Al-Quran online, bertalaki secara online, iaitu pada hari Selasa dan hari Rabu pukul 9 hingga 10 pagi. InsyaAllah pukul 10 kita tamat kerana ada mesyuarat lepas ni. Jadi untuk permulaan ni kita akan mula bertalaki dengan surah Al-Fatihah, kemudian kita sambung. Jadi sedikit pengenalan berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini. Maksud Al-Fatihah ialah pembukaan. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah Makkiyah ataupun kita panggil sebagai ayat-ayat Makkiyah. Surah-surah dalam Quran ini terbahagi kepada dua, iaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Jadi para ulama dia klasifikasikan apa dia yang dimaksudkan dengan surah-surah Makkiyah, apa dia yang dimaksudkan dengan surah-surah Madaniyah. Jadi mengikut pendapat ulama yang kuat menyatakan surah-surah Makkiyah ini maknanya pendapat yang pertama mengatakan mana-mana ayat yang turun di Mekah dipanggil ayat-ayat Makkiyah, dan mana-mana ayat yang diturunkan di Madinah dipanggil ayat-ayat Madaniyah. Itu beza antara Makkiyah dan Madaniyah. Pendapat kedua mengatakan ayat-ayat Makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, turun Quran 13 tahun di Mekah, itu dipanggil ayat-ayat Makkiyah. Dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah selepas hijrah dipanggil ayat-ayat Madaniyah. Dan yang ketiga kata ulama, ayat-ayat Makkiyah ialah peristiwa ataupun hal yang Allah ceritakan tentang penduduk Mekah. Apa-apa yang disentuh tentang penduduk Mekah disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah, dan selain daripada itu dipanggil ayat-ayat Madaniyah. Itu tiga pendapat yang kuat berkaitan dengan maksud ayat-ayat Makkiyah ataupun Madaniyah. Dan surah Al-Fatihah ini merupakan satu surah yang terpenting kerana ia merupakan rukun dalam sembahyang. Kalau kita tak baca surah Al-Fatihah dalam sembahyang, maka tidak sah. Sebab tu ulama tajwid menyebut sekiranya seseorang membaca surah Al-Fatihah dalam sembahyang tu dengan ada tidak sempurna, bacaan dia tidak betul ataupun sempurna, maka boleh bawa kepada tidak sempurna sembahyang dan boleh bawa kepada tidak sah sembahyang. Kesang daripada tidak sempurna membaca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini juga dipanggil dengan Sab'ul Mathani. Apa dia maksud Sab'ul Mathani? Maksud Sab'ul Mathani ialah 7 ayat yang berulang-ulang. Sebab apa dipanggil 7 ayat yang berulang-ulang? Kerana 7 ayat dalam surah Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang kali dalam solat. Subuh kita baca 2 kali, 2 rakaat. Zuhur, Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isyak 4 rakaat. Jadi dalam sehari kita baca 17 kali surah Al-Fatihah, 7 ayat ni. Sebab tu dipanggil Sab'ul Mathani. Dan nama yang lain bagi surah Al-Fatihah juga dipanggil Ummul Kitab. Ummul Kitab, iaitu ibu bagi segala isi Al-Quran terkandung dalam surah Al-Fatihah. Jadi biasanya pengurusi majlis dia akan sebut kita mula majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab, Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Itu semua nama bagi surah Al-Fatihah. Jadi insya-Allah kita akan mula bertalaki. Jadi saya baca, kita boleh ikut ramai-ramai. InsyaAllah kita akan talaki dulu surah Al-Fatihah dan 5 ayat surah Al-Baqarah. Jadi boleh talaki. On ke? Boleh ikut ramai. Baik, kita mula. Nanti Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir
Sekejap Ustaz, Rajim. lah ramai lagi yang tak buka speaker tu. Nampak? Tak apa. Kalau peserta tak buka speaker tak apa. Dia dengar saya baca dan ikut ramai-ramai. Bila tiba giliran baca seorang-seorang lagi baru dia buka speaker dia. Okey. Kita ikut ramai. Ikut masing-masing. Bila sampai giliran baca seorang-seorang lagi baru dia buka speaker dia. Kita mula semula je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita tengok a'udzu billah. Situ kita kena jaga di antara alif dengan ain. Jangan baca a'u sama a'u, bukan a'u. A'u. Yang pertama alif, yang kedua ain. Walaupun alif dan ain keluar pada makhraj yang sama iaitu halqum, tetapi tempat yang berlainan. Walaupun hamzah dan ha dia keluar pada pangkal halqum, di bawah sekali. Yang kedua ain dia keluar di tengah halqum. Ain. Jadi kena bezakan antara alif dengan ain. Kena sebut a'u, bukan a'u. Biar ada beza antara a dengan au. Baik. Yang kedua, perhatikan bismillah. Bis kita kena matikan sin. Bis dan bismillah. Kita tak cermak bunyi bismillah. Se dekat sin tu macam nak hidup. Bismillah. Kena mati bis. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Niwa salah. Niwa salah. Nirra. Dia kena takrir pada ra. Jadi kena buka mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tutup bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Niwa. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Nun baris bawah. Kena jelas. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau orang baca yang tak cermak, dia akan bunyi Ar-Rahmanur-Rahim. Bunyi nun. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nun, ni. Nun baris bawah bunyi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak sebut ni. Baik, kita masuk kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh ikut ramai. Baik, cuba perhatikan tempat Alhamdu. Itu pun sama juga. Kalau kita tak cermak dekat lam mati tu, biasanya akan terjadi kesalahan tamthil. Tamthil ni penambahan pada huruf. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan alham. Alham. Kena matikan lam. Alham. Rabbil alamin. Ain tu kena menjaga. Baik, kita masuk ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ikut mana? Ar-Rahmanir-Rahim.
Sama juga tempat ra tu kena buka mulut. Ar-rah, jangan Allah. Kemudian ni tu bagi bawah kena jaga Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, kita masuk ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ikut. Maliki yaumiddin. Baik, cuba perhatikan tempat ma. Mim itu tempat keluar dia ialah antara dua bibir asyafatain. Jadi sebutannya lembut. Dia 4 huruf yang lembut. Fa, ba, waw, mim. 4 huruf ni tidak boleh tekan. Jangan sebut ma, bukan ma. Ringan saja. Ma. Kemudian perhatikan pada liki. Kaf tu berbaris. Kalau kita dok cermak, biasanya akan bunyi umpama kaf tu mati. Malik yaw. Bukan malik yaw. Maliki. Biar jelas kaf. Maliki. Maliki yaumiddin. Baik, kita masuk ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, cuba perhatikan tempat iyyaka. Di situ ada tasydid. Jangan baca iyyaka, tidak ada tasydid. Maka kata ulama tajwid, kalulah gugur satu tasydid sahaja dalam surah Al-Fatihah, maka dok sah bacaan surah Al-Fatihah kita. Kalau kita bilang dalam surah Al-Fatihah ni ada 14 tasydid. Baik, cuba kita bilang sama-sama. Perhatikan mushaf masing-masing. Bismillah 1 tasydid. Ar-Rahman 2 tasydid. Nir-Rahim 3 tasydid. Alhamdulillah 4 tasydid. Rabbil 5 tasydid. Ar-Rahman 6 tasydid. Nir-Rahim 7 tasydid. Maliki yaumiddin 8 tasydid. Iyyaka 9 tasydid. Na'budu wa iyyaka 10 tasydid. Ihdinas sirat 11 tasydid. Siratal ladzi 12 tasydid. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau 13 tasydid. Dallin 14 tasydid. Jadi dalam surah Al-Fatihah ni semuanya ada 14 tasydid. Kalau kita tinggal satu tasydid, maka tidak sah bacaan surah Al-Fatihah kita. Jadi kena jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid ni makna dia di situ 2 huruf. Maksud tasydid ni ialah 2 huruf. Kalau kita tidak baca dengan tasydid, makna kita gugurkan 1 huruf. Asa iyyaka alif ya mati ya bagi hatah. Maksud tasydid ni ialah 2 huruf. Kemudian na'budu, dal tu kena jaga. Dulu guru kita ajar, dia kata nak sebut dal lahjah Arab ni, sebutan yang betul, kita ambil contoh pok bodu. Kita sebut pok bodu, nak katok tu pok bodu. Kalau sebutan dal Arab yang betul, pok bodu. Beza antara pok bodu dengan pok bodu. Jadi tu yang betul. Gitu juga orang yang suka makan budu. Budu tu sebutan dal kita. Kalau Arab betul, jangan sebut saya suka makan budu. Antara budu dengan budu. Budu tu yang sebutan dal yang dia al-lisan. Ya, Ayat yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ikut. ihdinas siratal mustaqim.
المستقيم. Baik. Alif tu bagi bawah. Ih. اهدنا الصراط المستقيم. Yang pa tu tebal. Kemudian ayat yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Beberapa tempat. Yang pertama, siratal ladzi za kena zanifih. Amta sama juga macam alif dengan ain tadi. Kena beza. An jangan sama an salah. Yang pertama alif an, yang kedua am. Kemudian ta nak masuk pada ain tu, ta tu jangan tegang. Sebab ta ni dia huruf yang berat. Ta ni dia istifal, huruf yang ringan. Kalau kita tekan, dia akan bunyi an'amta alaihim. Macam ain tu nak mati. Sedangkan ta tu hidup, ain tu hidup juga. Kalau kita baca tekan an'amta alaihim, dia kena berhati-hati. Jadi sebutan yang betul an'amta alaihim, ta dengan a. Jaga ta dengan a. Kemudian alaihim, mati mim situ, ha tu kena baris bawah betul. Jangan alaihim. Kalau him tu sebutan kapung dia panggil. Tidak ada lahjah alaihim. Sebabnya kadang-kadang kita baca Quran ni, dia terpengaruh dengan logat cakap kita. Kita biasa panggil orang Pok Heng. Nama dia Ibrahim. Him. Ha bagi bawah. Tapi logat kita panggil Him, Pok Him. Tu bila ngaji jadi alaihim tu. Kena baiki alaihim. Him. Kena matikan mim tu. Kemudian wa'il maghdubi alaihim. Kena An'amta alaihim. Dha tu kena buka mulut. Jangan walau bukan dha. Walau dha tu buka mulut. Kemudian dhalin, situ wajib baca 6 harakat. Sebab hukum dia mak lazim kalimi musaqqal. Mak lazim wajib dibaca dengan 6 harakat. Jadi kena jaga dha. Sa pun tak boleh juga. Kalau sa, bunyi sa. Ada satu cerita saya nak cerita. Selingang je ni. Ada seorang imam kampung ni, dia jadi imam lama dah. Jadi bila umur dia tua ni, umur dekat 80 ni, biasalah orang tua gigi tak ada. Jadi orang kampung suruh dia berhenti jadi imam, tapi dia tak mau berhenti. Mungkin dia sayang ke jawatan ataupun ada elawan, wallahu a'lam, tak mau berhenti. Satu malam ni dia semayang, dia baca Quran dengan gigi tak ada, tinggal gigi pasu rumah. Pakai gigi pasu tinggal rumah. Jadi imam. Dia baca ghairil maghdubi alaihim walassallin. Mak-amu nak marah belakang jawab angin. Mak-amu sebut angin. Tak baca amin. Sebabnya sebutan dia dok betul tadi. Sa. Walassallin. Jadi sebab tu gigi ni memainkan peranan juga dalam baca Quran. Bukan kita kata orang tak ada gigi tak boleh baca, tak. Bukan kita kata orang yang
pakai gigi palsu tak boleh baca, tak. Nak beritahu bahawa gigi yang cukup ni penting. Dalam kita nak sebut sebutan-sebutan huruf-huruf hijaiyah tadi. Sebab tu bila dalam romo tak ada gigi tu, dia ada kesan juga pada bacaan sikit sebanyak. Jadi saya rasa tu setakat ni talaki pada surah Al-Fatihah. Jadi mudah-mudahan kita boleh sama-sama perbaiki, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung kepada surah Al-Baqarah. Kita terus bacalah sebab masa tak banyak dah. Mungkin kita boleh baca 2-3 ayat seorang. Mungkin siapa giliran kita baca. Bila orang lain baca, kita akan dengar sama-sama perbaiki, insya-Allah. Tak perlu rasa malu. Sebab belajar ni tak perlu rasa malu. Kalau kita malu untuk belajar, maka sampai bila-bila kita tak akan boleh perbaiki bacaan kita. Sama-sama kita belaka je ni. Kalau rasa malu nak baca tu, tak payah buka kamera, tak apa. Guna suara sahaja. Kalau malu lagi juga, boleh menusuk bawah meja ataupun celah almari tu. Kemudian baca. Orang tak nampak, tak apa. Jadi saya jemput siapa-siapa yang nak baca mula-mula. Sila. Saya nak sambung hak bacaan saya boleh tak, Ustaz? Ayat surah apa tu? Mula ni kita baca sambung-sambung, tak apa, start dengan surah awal Baqarah dulu. Okey, Ustaz, saya talaki dah dengan Ustaz Baqarah tengah ayat tengah dah. Tak boleh sama Ustaz tu. Ni talaki lepas ni tak apa. Okey. Talaki lepas ni, petang-petang ni kita baca boleh sambung. Okey. Untuk ramai-ramai kita sambung start awal dulu. Ayat Ustaz. Ayat pertama, surah Al-Baqarah ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuat suara sikit, Min. Kurang jelas. Kuat suara sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Sebutan alif. Jangan bunyi alif. Alif lam. Baik, antara lam dengan mim tu kita kena dengung. Lam mim. Betul dah baca? Panjang. Dzalikal kitabu la raiba fih. Baik, kita pergi dekat sini. Situ cuba perhatikan pada mushaf tu ada tanda titik 3. Apa dia nama tanda tu? Situ kita panggil waqaf ta'anuq ataupun ada yang panggil waqaf mu'anaqah. Waqaf ta'anuq ataupun waqaf mu'anaqah ni ulama letak situ tanda menunjukkan afdal berhenti. Dari segi maknanya afdal berhenti salah satu daripada 2 tempat tu. Kalau kita berhenti dekat la raib, maka kita ambil fihi huda. Kalau kita berhenti la raiba fihi, ambil huda. Itu maksud waqaf ta'anuq. Baik, sambung. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma Sekejap. Untuk maqam ta'lim baca meramah ni, kita baca mak jaiz dengan 4 harakat. Selaraskan baca mak jaiz dengan mak wajib 4 harakat. Nanti Ustaz Amir tak laki suku lagi, bacaan Ustaz Amir tu baru kita baca 2 balik. Baca 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Baik, orang lain pula sambung. Saya
Sambung. Ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم Tabaru alaihim a'anzartahum. Zartahum. Tebak. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Tunzirhum waktu baru nipis. Macam mana kita kenal ra tebal dengan ra nipis? Yang pertama, ra tebal ni bila dia berbaris di atas. Yang kedua, bila ra tadi mati sebelumnya berbaris di atas. Ataupun ra yang berbaris di hadapan sebelumnya ra yang mati tadi sebelumnya berbaris di hadapan. Ra yang nipis ialah ra yang berbaris di bawah dan ra yang mati sebelumnya berbaris di bawah. Nipis. Kita tebalkan ra, kita mucungkan mulut. A'anzartahum. Zartahum. Zartahum Mulut. Unzirhum. tunzirhum la yu'minun. Itu cara untuk ra ataupun menipiskan ra. Baik, sambung. Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Jangan tekan. Wa ala. wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بذاك Bima kanu. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sadaqallahul azim. Baik, peserta ketiga, siapa nak sambung? Ustaz D, ada Ustaz D? Yalah, cuba Ustaz Apa dia ni? Fadlina. Fadlina, ya, sila. Ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh dekatkan sikit dah dekat dengan handset sebab slow je bunyi ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la yufsidu La tufsidu. Tak. La tufsidu. wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ma amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum Inna. Itu wajibul gunnah. Inna.
معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم Alif bagi atas bunyi a. Allah. Allahu yastahzi'u. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Seterusnya. Okey, Ustaz. Ya, sila tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Ya. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Akhir-akhir Baca tadi tu. إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Comel dah tu. Baik, seterusnya. Tapi nak baca seterusnya. Ayat yang ke-21. Mak, mana mak? Sila Cik Mak. Mak. Roh ada tu, takut roh nak juga baca sekali. Boleh, siapa nak baca boleh sambung. Ayat yang ke-21. Tak. Boleh, siapa? Najiyah. Ya, tekun aja. Okay. Sila Najiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nirra, tebalkan sikit ra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به. Dia boleh kuatkan sikit suara sebab tak jelas, slow je bunyi ni. Okay, sorry start. Mula wa anzala minas sama. وأنزل
أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, para peserta bacaannya comel-comel Melaka, cuma kita boleh perbaiki lagi lah tempat-tempat yang saya tegur tadi. Dan rasanya untuk hari ini setakat ni dulu kita berhenti sebabnya pukul 10 sekejap lagi di Jabat PPKB ni kita ada mesyuarat. Dan orang yang tak sempat baca hari ini insya-Allah boleh sambung baca pada pagi esok. Kita akan mula balik kelas online kita ni pada pukul 10 pagi esok insya-Allah. Mari kita baca sikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi terima kasih kepada semua sekali yang join kelas kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa pada pagi esok. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah.